Dan kita sambung bacaan pada muka surat 758 di bawah tajuk perintah agar berhati-hati terhadap sesuatu yang diceritakan orang dan larangan menceritakannya lagi apabila ia tidak tahu pasti kebenaran berita itu. Dalam kitab hijau muka surat 758. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Puan Hajah Salwa, seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, seterusnya kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan pada muka surat 758 di bawah tajuk perintah agar berhati-hati terhadap sesuatu yang diceritakan orang dan larangan menceritakannya lagi apabila ia tidak tahu pasti kebenaran berita itu. Dalam kitab hijau muka surat 758 dan kitab ibu-ibu 614. Jadi pagi ini kita nak tengok larangan yang dikenakan Allah kepada kita. Bahasa mudahnya, jangan kita menyebarkan sesuatu yang kita pun tidak pasti. Mungkin dari sudut kesahihan berita itu, apatah lagi sekiranya berita-berita itu melibatkan agama Islam kita. Sebab kadang-kadang
Yalah, zaman-zaman kita WhatsApp apa semua ni macam-macam. Kan? Macam-macam benda. Termasuk kadang-kadang menjelang hari-hari perayaan tertentu. Contoh Maulidur Rasul, ataupun akan datang nanti Isra' Mi'raj. Ataupun adalah dia ambil tarikh tertentu, lepas tu dia sebarkan. Hari ini adalah, besok malam adalah malam nisfu Syakban, contoh gitulah. Siapa yang menyebarkan berita ini, maka dia akan mendapat ganjaran bla 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 bla. Sebenarnya tak ada pun dalam hadis begitu. Jadi itu yang kita nak tengok hari ini. Kadang-kadang sedar atau tidak, kita menyebarkan benda yang belum pasti, benda yang tidak sahih dan seumpamanya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Isra' ayat 36, surah nombor 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti saja apa yang tidak kamu ketahui tentang keadaannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang pertama dalam ayat ini Allah peringatkan kita supaya jangan kita main ikut saja, main sebar saja benda yang kita tidak pasti akan sesuatu itu. Belum pasti, jangan kongsi. Itu tagline yang keluar dalam TV selalu lah. Kan? Mengingatkan kita jangan sebarkan berita-berita yang palsu, yang tidak betul, yang tidak benar. Tetapi masalahnya orang kita ni kadang-kadang dia nak menjadi juara. Dia nak jadi orang pertama yang menyebarkan berita-berita itu. Kalaulah seandainya benar, itu tak ada masalah. Dan berita itu pula berita yang baik, yang memberi manfaat, yang ada berkait dengan agama, maka dia akan dapat pahala yang banyak. Tapi kalau sebaliknya, dia akan menanggung pula dosa yang bertimbun-timbun. Dan saya rasa ramai dah ustaz-ustaz kita, asatizah kita, alim ulama kita yang pernah alami situasi ini, iaitu sebaran berita kematian palsu. Dulu ada arwah Datuk Harundin pernah kena, arwah Datuk Ismail Kamus pernah kena 3-4 kali. Lah kali berita WhatsApp tu dapat kat dia, aku hidup lagi ni. Orang dah sebar-sebar, suka sangat agaknya ulama' ni mati kamaknya. Sebar benda-benda pelik, benda-benda yang membawa fitnah dan menghuru-harakan masyarakat. Dia boleh menimbulkan suatu yang tidak baik lah dalam masyarakat dah. Sebab ramai orang sayang ulama'. Contoh dah, kita sayang ulama', asatizah kita, tiba-tiba dengar berita dia mati, mesti kita sedih. Mesti kita rasa, alamak, kehilangan lagi mutiara dalam dunia ni. Umpamanya gitu. Jadi Allah pesan, jangan kamu selalu ikut benda-benda yang tidak pasti. Sebab itu apa pun rujaklah dulu. Tanya dulu, semak dulu. Boleh ke tak boleh, semak dulu. Sekarang ni kita dah canggih dah tuan-tuan. Saya rasa ibu-ibu pun ada simpan nombor ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, mesti ada punya lah. Tak kira lah ustaz mana, ustazah mana sekalipun, selalunya yang kita rapat lah. Kan? Jadi ada hal ke apa, try tanya, nanti free ustaz tu boleh jawab. Tak rojok. Kemarin kau ada orang tanya, geng, adalah sahabat tanya, muslimat juga. Dia kata, ustaz, dalam iddah kematian suami, adakah perempuan ni, seisteri yang masih dalam iddah ini, dia boleh pergi makan kenduri kahwin?
Jadi jawapan dia tak boleh lah. Sebab kenduri kahwin itu bukan darurat. Walaupun yang kahwin tu anak buah dia ke, adik dia ke, ipar duai ke, siapalah sekalipun, sebab dia masih dalam tempoh iddah atau berkabung itu, maka dia hanya boleh keluar hanya keperluan darurat sahaja. Tu kena mengaji biar kita faham tak tahu kita rojok. Kadang-kadang kita main hentam aja. Saya tengok bab iddah ni kadang orang tak ambil peduli sangat. Tak. Dia pergi bercuti. Sedap pula pergi bercuti. Ni tok lelaki mau mati ni. Kan, dia pergi berseronok. Dia berhias dan sebagainya. Dia yang bolehnya bekerja, cari nafkah, itu boleh. Keluar pergi beli makanan, kalau tak ada orang tolong beli, boleh. Tapi dah sekarang dia grab food apa semua dah. Ataupun darurat, contoh rumah terbakar. Saya tetap duduk dalam api ni Ustaz. Tu bengong nama dia. Saya rela mati dia bakar Ustaz. Mengaji dulu. Tu darurat bang. Kena keluar lah, selamatkan diri. Tak? Pergi rumah orang sebelah ke apa. Jadi, baguslah dia tanya gitu. Sebab takut dia terpergi nanti berdosa pula kan. Jadi, banyak saya tengok kadang-kadang ibu-ibu ataupun muslimat yang dalam iddah dia tak ambil berat benda-benda ni. Sedangkan iddah itu perintah Allah. Kan? Dia ada hukum hakam dalam agama. Jadi sebab itulah Allah kata jangan kamu pandai-pandai sangat, jangan ikut benda yang tidak pasti. Kerana kata Allah, pendengaran, penglihatan dan hati kita semua akan dipersoalkan besok. Allahu Akbar. Pendengaran ni telinga, mata dan juga hati. Semua akan dipertanggungjawab. Kalau kita nak tambah lagi ayat lain termasuk tangan lah. Tangan, mulut, kaki apa semua tak. Semua anggota lah, senang bahasanya. Semua anggota panca indera kita ini, dia bukan habis atas dunia saja ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi dia bersangkut dengan alam akhirat. Dan saya tengok yang agak bahaya hari ni antaranya mata dan tangan. Telinga ni saya rasa tak adalah sangat kot. Sikit lah, tak banyak rasanya. Dengar orang membawang jarang lah kot, no? Ataupun sekadar dengar-dengar lagu sikit-sikit tu tak ada masalah apalah. Kata ulama, jangan kita dengar lagu atau hiburan tu sampai terlalai, terleka, sampai lewat semayang. Itu tak boleh lah. Kan? Sekadar daripada rumah datang masjid, buka radio, dengar info, diselit lagu sikit-sikit, kaki kita pun goyang sikit, tu tak ada masalah lah. Kaki pun goyang tengah tekan minyak sebab ikut rentak lagu tu. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, telinga ni saya rasa tak berapa kot. Tapi paling banyak akhir zaman dosa mata. Kan? Upload dekat Facebook, TikTok ke mana-mana, bedah aurat. Jadi dia mendedahkan aurat dah satu hal. Orang lain yang tengok tu, bukan sikit punya anak dosa dia, jangan buat main tu. Viral pula lagi habis. Kan? Tersebar gambar dia tak tudung ke, seluar pendek ke apa benda lah. Yang hari ni dah macam-macam jenis manusia buat video ni. Jadi kita taubatlah pada Allah. Kita dah pesan banyak kali, delete lah video yang lama-lama dulu. Gambar-gambar lama yang zaman 60-an kita dulu, rambut kembang tu, padam. Jangan ditayang-tayang sangat. Dulu mungkin tak tahu, sekarang ni kita dah mengaji banyak. Sebab semua akan disoal. Termasuk mulut, percakapan kita, tangan kita. Yang menaik kan? Yang komplain, yang condemn, yang type, yang segala macam lah hari ni. Dosa jari jemari kita ni sangat banyak. Kalau silap dia punya apa yang kita post, yang kita komen dan seumpamanya. Tapi kalau kena gaya, alhamdulillah, dia boleh menjadi satu gudang pahala yang melempah ruah. Dia jadi gudang pahala yang besar. Sebab itu Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang masih hidup sampai hari ini,
Dia selalu berpesan kita tentang media-media baru inilah, tak kira lah Facebook, TikTok apa semua. Dia pesan, kalau kamu gunakan itu untuk kebaikan, kamu tetap ada pahala di sisi Allah. Kalau kamu guna sebaliknya, tetap juga ada dosa di sisi Allah. Jadi pilihan itu atas kita lah. Kan, kadang-kadang saya suka macam ni. Kita ada grup WhatsApp macam-macam. Kadang memanglah tak dan kita nak follow semua grup kan. Kadang tekan scroll tengok. Saya jumpa kata-kata macam semalam ke bila saya ada jumpa doa menjauh daripada syirik. Saya pun share doa tu dalam status WhatsApp kita. Jadi dapat agak pahala kan, walaupun kita mungkin tak hafal doa tu, kita share. At least orang kata, oh ini doa nak menghindar daripada syirik. Ada juga yang reply gambar tu, komen, terima kasih ustaz apa semua kan. Padahal saya pun ambil pada orang lain. Jadi itu maksud. Guna ke arah baik. Walaupun kita bukan ustaz, kita bukan ustazah, kita bukan tok imam, kita bukan AJK. Tapi semua orang ada peluang untuk menyebarkan kebaikan, mengembangkan kebaikan, menyebarkan risalah dakwah. Tak semesti nak jadi ustaz kan. Sekarang ni pahala kita boleh rebut ni melalui sharing. Live kita pagi ni kita share, ada pahala. Ataupun apa-apalah peringatan, habis tak tahu pun pukul 12 sekarang tulis lagi sejam setengah nak masuk Zuhur, jom ready, tembak dekat Facebook. Tak ada orang like ustaz. Kau ni gila like ke apa ke benda? Biarlah tak ada orang like, lantak lah. Kita post tu dah ada pahala, mengingatkan orang solat. Tiba-tiba ada orang baca. Yelah, orang like ni tak semesti dia baca, dia like. Kadang dia baca je, dia malas nak tekan like tu. Jadi dia baca, lah lagi sejam lebih nak solat Zuhur ni, kena get ready. Tak ke boleh pahala kita? Kawan tu solat pun pahala kita dapat, sebab dia berpunca daripada posting yang kita tembak. Nampak simple saja ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, tapi dia punya rantaian pahala tu. Sebab itu saya kata, benda tak baik jangan share. Benda tak pasti, tak elok, benda yang tak apa-apa jangan share lah. Kan? Benda yang ada info, ada maklumat, ada kebaikan, sebelum kita tekan button nak post tu, fikir ni kalau aku post ni okey tak, ada tak kebaikan pada orang yang tengok ke baca. Kalau ada, tembak kan, kalau tak ada tak payahlah. Kita simpan benda tu. Jadi Allah pesan semua tu akan di soal siasat. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, apa saja ada pertanggungjawabannya. Maknanya tak lepaslah. Sebab itu bila berbicara berhati-hati. Bila tulis komen hati-hati. Bila masuk live orang jangan kacau-kacau. Kan? Ni orang tu meniaga baju, dia buat live hari-hari, kita masuk. Lah, kau ni tak ada kerja lain, asyik meniaga je. Dah kenapa kita? Dah orang tu itu mata pencarian dia dah. Itu usaha dia. Tak salah kacau. Tak mau rasa macam berbulu mata, jangan masuk live orang. Live kami ustaz, apa yang kami tak kena? kan? Macam-macam tuan. Yang baru ni lagi best. Dekat TikTok dia komen. Dia kata kita menyembah Tuhan ataupun Allah yang kita tidak nampak, itu adalah syirik yang besar. Nampak gila tak gila orang hari ni. Yang tulis saya rasa nama dia nama Melayu kan. Tak tahu fake account ke apa, wallahu ta'ala alam, tapi ayat macam tu kan bahaya tu. Dia kata kita menyembah Allah yang kita tak nampak, itu adalah syirik yang besar. Kenapa lah jadi macam ni? Suruh masuk live ustaz ni, saya ke live mana-mana ustaz lah, semua-semua live ustaz ada, dengarlah mengaji elok-elok, belajar hormat dalam live, beradab. Kita mengaji macam ni pun kan ada adab. Adab dia anak murid dengan guru, adab kami guru dengan anak murid, dua-dua ada adab ibu-ibu sekalian. Bukan boleh main raduk begitu aja.
Ada etikanya, ada adabnya. Sebab di situlah nanti datangnya barakah. Kita hidup ni nak cari keberkatan. Kita sebut tiap-tiap kali kuliah dah. Kita nak cari barakah, kita nak cari redha Allah, kita nak rahmat Allah atas kita. Tiba-tiba masuk oleh orang tak apa-apa kerja. Kan? Yang bukan-bukan. Jadi tak salah. Sebab benda ni besok semua akan dipertanggungjawab. Baik, ayat lagi berikut. Surah Qaf, surah nombor 50, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfas. Tak ada baris pula tu. Apa baris dia? Yalfizu kot tu. Fa tu baris bawah. Ada baris kat situ? Tak ada. Cuba semak je. Surah Qaf, surah nombor 50, ayat 18. Mayal apa tu? Fizu ke fazu? Fizu pada bawah. Betul. Ayat 18. Fi pada bawah nah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan pun yang diucapkan melainkan dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir yang disebut raqibun atid. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat 18 surah Qaf ini Allah mengingatkan kita berhati-hati dalam melemparkan bicara, berhati-hati dalam bercakap, dan samalah macam tadi, menulis pun samalah. Sebab kita ni ada pengawas, ada pengawal selia yang disebut Raqibun Atid. Itu dikatakan nama malaikat. Raqib, malaikat sebelah kanan. Kanan maksud dia belah kanan kita lah. Tak semestinya atas bahu kanan ni. Kadang orang ni terlebih bijak pula. Oh, jangan main Ustaz, duduk tenggek ni. Tak bila dia nampak pun tak tahu. Dia belah kanan, disebut sebelah kanan malaikat namanya Raqib, yang menulis segala benda baik yang kita buat, yang kita cakap, yang kita tulis. Di sebelah kiri namanya Atid. Atid ni dia menulis benda tak elok, benda jahat, benda dosa, fitnah, membawang, semua-semua yang tak elok, semua ditulis. Jadi kita renung balik, apa benda yang kita boleh terlepas agaknya. Kalau kiri kanan ni sentiasa ada dua malaikat yang mengawasi setiap pergerakan, pertuturan, penulisan dan seumpamanya. Jadi kena hati-hatilah. Dan kalau kita buka dalam hadis yang lain, dalam kitab Mastikah Hadis ada disebut satu hadis yang Nabi cerita tentang dua malaikat tadi, Raqibun wa Atid, Raqib dan Atid. Nabi kata malaikat sebelah kanan namanya Raqib tadi adalah ketua bagi yang sebelah kiri. Raqib ni dia ketua kepada Atid. Dia berdua je. Kan, tiap-tiap orang ni ada dua orang saja yang menulis tadi itulah baik buruk. Jadi yang kanan tulis baik ni dia ketua pada yang kiri. Sehingga Nabi sebut dalam hadis itu, seandainya satu orang telah sedang ataupun baru buat dosa, katalah, ini contoh, jangan buatlah. Habis kuliah, ambil kasut ustaz. Ini contoh. Contoh yang dekat dan senang faham. Tapi yalah, muka wali-wali semua dalam ni takkan ambil kasut kan. InsyaAllah. Jadi contoh, katalah kita keluar masjid, kasut hilang, ada orang ambil, memang dicuri lah. Jadi masa dicuri tu, malaikat yang belah kiri ni punya kerja lah, sebab dosa kan. Malaikat pun nak tulis. Ketua dia belah kanan kata, nanti dulu, hold dulu,
Jangan tulis kejahatan dia mencuri kasut ustaz tadi. Tunggu dulu, disebut dalam hadis sita au sab'a sa'atin. Hold dulu selama 6 ke 7 jam. Dia curi lepas subuh pukul 7 pagi. Tunggu sampai Zuhur nanti. 6-7 jam lebih kurang tak? Tunggu sampai Zuhur. Sebab apa tunggu sampai Zuhur? Kod-kod dia nak pulang balik. Allahu Akbar. Baiknya Allah tuan. Baiknya Allah ni, kita buat salah bukan terus catat, tapi bagi ruang masa dulu. Bagi peluang 6-7 jam. Kodlah dia rasa apa hal pula aku ambil kasut ustaz ni. Dah lah saiz pula tak kena. Kan? Saiz pula salah. Jadi pulang balik aku. Pulang balik. Kalau dia pulang balik, dituliskan pula satu kebaikan untuk dia. Sebab tak jadi mencuri. Kalau dia terus ambil, lantak padan muka ustaz, dia ambil juga. Maka ditulis juga. Tapi satu saja dosa. Tak pernah Allah suruh malaikat menggandakan tulisan markah dosa tu. Oh, jangan buat pasal ibu-ibu sekalian. Kalau ganda, saya rasa berapa ramai orang masuk neraka besok ni. Tentara tak ganda pun ramai dah terjun masuk neraka ni. Tak sama dengan benda baik tadi. Katalah buat baik, kan, kita pun dah niat lepas kuliah ni ingat nak bagi RM10 lah kat ustaz. Contoh harap-harap berlakulah. Contoh contoh. Kita bagi contoh yang senang faham dan dekat dengan kita lah. Jadi kita pun niat, keluar sekarang aku tunggu ustaz, aku nak bagi RM10. Di situ saya pun keluar, ibu-ibu pun ulurlah RM10 lah. Terima kasih ustaz, hari ni ilmu saya hadiah ustaz RM10. Saya pun ambil. Malaikat akan tulis pahala RM10 itu bukan satu tau. Mungkin bermula 10 dan lebih sehingga 700 kali ganda. Takdir Allah. Keluar pula, keruk-keruk tak ada pula RM10. Niat dah ada, RM10 pula tak ada. Yang ada 100. Kan. Ni kalau aku lepas ni kan demam 3 hari tak jadi. Kan kita pun diam-diam nampak ustaz pun lari je terus. Tak jadi sebab dah niat tapi ada halangan. Tetap ada satu pahala yang malaikat tulis. Sebab itu ibu-ibu sekalian, apa pun kita ni nak buat baik, pasang niat dulu. Tadi dah diumum, insya-Allah besok ada Ustazah Isfadiah penutup. Baik ayam, kalau kambing saya datang dah besok ni. No? Kan? Saya punya lambat lagi, buat tenang, berapa tahun lagi saya tak tahu ni. Jadi besok ni ada dah penutup kitab Belitan Iblis ke apa tadi kan. Jadi kita niat, ya Allah besok aku nak datang. Niat dulu. Takdir Allah manalah tahu besok ada emergency ke urgent ke apa tak dapat datang. Dapat apa dia ni? Nak pergi masjid maghrib sekarang, niat siap-siap hari ni, ya Allah aku nak pergi masjid maghrib. Kita, sebab tu saya kata kita ni orang Islam kena cerdik, kena bijak dalam melakukan ibadah. Jangan sodok aja. Kena ada teknik juga dalam ibadah ni. Kena ada strategi macam tadilah ajar solat umum kan. Nak dapatkan air Zam-Zam ni kena balik ikut Madinah. Saya pun baru tahu yang ini. Sebab dah lama tak pergi umrah, berapa tahun dah tak pergi sejak Covid apa semua. Jadi sebab Jeddah tu dah airport canggih sangat, tak tahulah dia tak lepaskan Zam-Zam pula kat situ. Itu teknik nama dia. Bila nak pergi PK Ustaz, saya Ustaz kalau boleh kita balik ikut Madinah Ustaz, pergi turun Jeddah balik Madinah. Boleh je sebenarnya, tak ada masalah pun. Atas agensi travel tu dia mengatur tak? Travel apa, airline semua ada je, boleh adjust. Macam tu tak? Itu teknik supaya yalah berbaloi lah pergi tak. Sebab pergi Mekah ni dia punya trademark dia selain kurma adalah Zam-Zam. Setakat telekung, jubah itu Kuala Lumpur banyak jual kan. Setakat benda-benda lain tu, itu bukan trademark Mekah Madinah. Trademark dia Zam-Zam dengan kurma. Sebab dua ni payah nak dapat di tempat lain lah.
Walaupun Malaysia ada kurma tapi tak sehandal kurma Madinah lah. Macam tu. Jadi kita pun buat ibadah mesti kena cerdik, kena genius. Jangan main sodok, main ikut. Kena tahu cara, teknik, kan, atur elok-elok, pasang niat. Macam tu. Macam sekarang lah, pasang niat. Tengok balik kan, buka akaun tabung haji kan. Tengok duit aku ada berapa dalam ni, cukup ke tak? Kira-kira lagi setahun ni cukup dah kot. Jadi kita pasang niat, ya Allah, aku dah cuba terbaik ni, nak longgokkan duit dalam setahun ni, aku rasa cukup dah 30,000 dah akaun ni. Jadi aku niat nak pergi haji tahun sekian-sekian. Pasang niat. Mana tahu mati sebelum, bukan minta kan, tapi benda nak jadi sebelum sampai tarikh meninggal, tuan-tuan. Niat dah ada, tapi sebenarnya tuan-tuan buka akaun tabung haji tu dah niat lah tu. Itu sebenarnya. Kalau tidak, takkan buka akaun haji ataupun daftar haji tu. Dia beza. Akaun tabung haji lain. Yang pergi haji tu daftar haji nama dia. So mana-mana yang belum daftar haji, buatlah cepat. Tahun 2022 ni InsyaAllah akan dapat pergi haji 2122. 100 tahun akan datang. Biarlah. Itu queue tak ada masalah. Kan? Itu ikut sistem dalam komputer. Memang macam tu. Tambah pula COVID ni tak boleh ramai yang pergi kan. Mungkin limit. Lagi anjak lah ke depan. Tak apalah. Jangan dimarah orang tabung haji tu. Kan? Jadi niat tu ada. Dia macam tu. Macam puasa, kita cerita raya kan, orang kata apa ustaz puasa pun belum, sibuk raya kan. Puasa, kita puasa awal April insya-Allah, lagi 2 bulan lebih sikit lagi. Dah. Jadi kita niat Ramadan besok aku nak infak. Niat siap-siap sekarang. Dah pasal niat nanti petang-petang nak hantar juadah kat jiran ke masjid ke apa, ada tabung masjid buka untuk infak sahur berbuka, aku nak masuk. Niat siap-siap. Longgok duit siap-siap, mudahkan kerja kita. Macam saya sebut dah tahun lepas, tak tahu berapa orang yang buat. Memudahkan kerja kita, habis saja raya haji, terus set up tabung korban untuk tahun depan. Untuk tahun ni, tak tahu apa orang yang buat. Sebulan boh RM50. Setahun dapat 600. Jadilah. Lembu satu bahagian 800 contoh dah. Topak je lagi 200, tak adalah berat sangat. Tu saya kata ibadah ni biar ada teknik, meringankan dan melancarkan kerja kita. Jadi ingat, kiri kanan kita ada malaikat yang menulis, dan mereka ini kata Allah, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu setiap apa yang kamu buat. Jadi tak boleh nak mengelak, nak menipu, nak kelentong, tak boleh. Nak kau tim apatah lagi. Memang tak boleh. Kan? Dengan orang boleh bincang lah. Tapi dengan malaikat ni benda tak boleh buat bincang. Dia jenis tak akan rasuah malaikat ni. Kan? Dia tulis saja, tak peduli kau ustaz ke tu imam, kau salah aku tulis salah. Kalau betul aku tulis betul. Itu kerja malaikat. Baik, ayat berikutnya. Surah Al-Fajr, surah nombor 89 ayat 14. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mengawasi. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mengawasi. Mirsad ni, dia perkataan asal dia maksud teropong. Teropong. Teropong tu dipanggil mirsad. Allah ni teropong. Macam itulah kan, nak faham dia mengawasi lah kan. Orang yang teropong tu kan dia mengawasi, mengintai. Macam kita tengok ada satu hobi yang agak mencabar juga, saya tengok dalam Malaysia ni, orang yang jadi fotografer tapi dia ambil gambar burung. Dia bukan tangkap gambar orang, dia menyampah dengan orang, dia tangkap gambar burung. Dia dah penat dah petik gambar orang ni, degil sangat. Jadi dia tangkap gambar burung. Saya tengok ada pernah keluar dalam majalah 3, saya tengok. Ya Allah, berjam duduk kat situ, tak bergerak. Standby kan teropong yang lens dia canggih punya kan.
Teropong dulu, tengok burung jenis apa dia nak shoot gambar. Tunggu pula burung tu bertenggek pula. Kita pula ni dah jadi macam patung, tak bergerak. Takut burung dengar sekali, terbang pula. Burung jenis sensitif pula kan, bergerak sikit dia lari. Ya Allah, saya kata penyabarnya lah fotografer burung ni. Saya ingat orang memancing tu dah tinggi tahap kesabaran. Dah, rupanya tukang tangkap gambar burung tu lagi canggih punya sabar dia. Kadang pada pagi sampai ke malam tak dapat hasil pun, tapi minat kan, nak buat macam mana. Itu teropong, dia tengok dia, yelah teropong tu kan dia boleh zoom in zoom out semua kan. Jadi Allah ni makna dia mengawasi kita. Dia intai, tengok hamba aku ni buat apa, yang ni kenapa dah jadi macam ni. Dia tengok semua dan dia tahu pun sebab dia yang buat kita kan. Dia yang buat kita, dia yang atur, dia tahulah segala-galanya. Sebab itu ibu sekalian, tuan-tuan, kalau tengok ayat lain, Allah Ta'ala menyebut inna jahannama kanat mirsada. Sama perkataan tadi, labil mirsad, yang ini mirsada, sama. Allah kata sesungguhnya neraka jahanam itu sentiasa meneropong, sentiasa mengintai-ngintai. Dia tengok, ya siapa dia mangsa aku ni. Dia tengok, mengintai-ngintai, mengawasi. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahanam itu inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu kerjanya mengintai-ngintai. Dia tengok je kita. Maknanya ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, kita ni diawasi oleh banyak pihak lah. Kita yang tak sedar. Allah tengok kita satu, malaikat pun tengok kita, tak perasan juga. Neraka jahanam pun tengok kita. Dia intai kenapa lah Pak Haji ni buat kelaku macam ni lah. Dia pun tengok aje. Harap-harap Pak Haji ni sempat lah bertaubat ke tidak, aku makan dia besok. Neraka kata tak. Contoh gitulah. Jadi kita bila mengaji macam ni, baru sedar. Lah Ustaz, betul, kita tak perasan lah selama ni. Kita rasa kadang-kadang orang saja yang intai kita, tapi rupanya Allah tengok, malaikat tengok, neraka pun tengok. Dan benda ini kita sebut supaya kita lebih berhati-hati, kita lebih berwaspada, kita lebih, orang kata, alert lah dengan sesuatu supaya kita tidak terlajak melakukan perkara yang tidak baik, insya-Allah. Baik, daripada Hafs bin Asim, seorang tabi'in yang mulia, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Nabi SAW bersabda, sudah cukup dikira berdusta seorang yang selalu menceritakan setiap apa yang didengarnya. Nabi kata si A ni boleh dianggap pendusta dengan dia selalu saja cerita apa je dia dapat, dia cerita ke orang, apa je dia dapat, dia cerita ke orang, dia sebar-sebar, sedangkan yang dia sebar tu benda yang tidak tahu kebenarannya. Itu pun dah boleh dilabelkan seseorang itu dengan pendusta. Tak perlu dia nak menipu hidup sangat, cukuplah dia sebar benda yang dia sendiri tidak pasti pun kesahihannya, maka itu dianggap pendusta dalam agama. Wal'iyazubillah. So itu saya kata tadi, hidup kita ni, ibu sekalian, tuan-tuan, kena lebih berhati-hati. InsyaAllah bila berhati-hati itu, kita kata keselamatan tu lebih terjamin lah. Bila berhati-hati ni, dia macam ni lah, ibarat kita bawa kereta tak, memandu. Bila memandu dalam keadaan berhati-hati, risiko nak kemalangan tu kurang lah. Macam tu maksudnya. Kalau bawa pun jenis, yalah, tak sedar ke diri tak, memang risiko tu tinggi lah. Kan, pengalaman saya berkuliah ni,
Memang hari-hari kami ustaz ni mandu sendiri kan, kita tak ada driver, mandu sendiri. Jadi pernah juga kadang-kadang kita kuliah subuh tau, dia ada hari tu kadang kuncilah jam kat mana pun, pekat badak agak pagi tu no? Dia memang tak dengar jam tu, loceng alam tu memang tak dengar. Pernah sekali, ialah saya duduk sarjana utama Sungai Buloh kan, kuliah subuh Gombak, jauh jugalah. Saya jaga-jaga tu 20 ke 15 minit lah sebelum azan. Kira jaga tu terus terkejut dekat pukul 6. Contoh lagi tu, subuh 6 suku. Tuan-tuan bayang berapa kelajuan yang saya bawa pagi-pagi buta tu. Habis semua lampu isyarat hijau semua aku kerjakan. Dah. Ya, tapi tak apa tuan, sebab pagi subuh tu kira nak menyelamatkan diri lah kan. Jadi jangan tengoklah aksi tu tak ada laju mana pun sebenarnya, sebab kenderaan tak banyak. Dia kalau siang bahaya, tapi kalau subuh tu gelap, dia bahaya je kalau ada benda melintas je, sama ada binatang atau makhluk lain yang tak diundang. Yang tu bahaya. Macam baru ni jadi kemalangan pada rasa geng-geng bola kenal lah Daulat Saleh kan, dia accident baru ni. Jadi Daulat Saleh ni dia tinggal di depan Masjid Munawarah Seksyen 27 Shah Alam, dengan abang Zainal Abidin Hassan sekali ya, diorang satu row rumah tu. Jadi saya kuliah hari Jumaat baru ni, kuliah maghrib. Jadi tengah hari Jumaat tu diorang semayang, dia semayang kat Masjid Munawarah lah, semayang Jumaat. Jadi malam tu sahabat cerita AJK lah, dia kata, ustaz, Jumaat tadi sembang dengan Abang Dolah, dia kata dia aksiden. Saya kata dia aksiden kat mana? Saya ada dengar tapi saya tak perasan berita tu. Dia kata dekat salah satu Felda dekat Negeri Sembilan. Dia tak tahulah dia nak balik Shah Alam, mungkin ikut jalan dalam ke macam mana gaya, wallahualam. Yang memandu Belfire ke Istimam tu Alphard macam tu lah, MPV, menantu dia. Jadi masih awal 9.30 malam, bukannya 12 malam 1 pagi, tak, 9.30 malam je dia mandu. Ada anak, menantu, cucu, 3-4 orang kot ada cucu. Lepas tu tengah mandu dalam kawasan Felda tu, ada benda melintas, makhluk, tak tahulah hantu apa benda, wallahualam. Dan mengelak, tiba-tiba takdir Allah, steering tu lock. Di kona-kona terbabas, steering tiba-tiba lock. Tak tahulah sistem kereta ke, tapi saya tak pasti yang tu kan, ataupun wallahu ta'ala alam, macam-macam andaian lah. Dan terus masuk gaung, ibu-ibu sekalian, terbenam, terus jatuh mengelonsor ke dalam gaung. Tapi airbag tak keluar, cuma dia sempatlah kepung dalam kelang kabut tu, sempatlah kepit dia punya cucu-cucu ni. Jadi kereta total loss, tapi semua selamat, alhamdulillah. Cuma dia sakit leher terentak tu lah sikit. Nampak itu benda nak jadi kan. Jadi kadang-kadang memang kita hati-hati. Kadang orang kata, alah ustaz, baca doa pun kalau nak accident, memanglah. Tapi itu kan usaha, ikhtiar, berhati-hati bawa. Kadang betul-betul tertib kita bawa, sebatu lagi simpang dah boh signal. Kita yang belakang ni simpang mana Mak Haji ni nak masuk ni, jauh benar baginya kan, mengalahkan arahan JPJ lagi. JPJ kata kau dekat sikit baru bagi, tak, kita 2 kilo dah bagi, sampai penat dah lilat lampu tu kan. Simpang tak masuk-masuk juga, punya berhati-hati. Tapi kalau nak jadi accident juga betul, tapi itu ikhtiar. Pakai tali pinggang, bawa pegang dua-dua steering, jangan handal sangat pegang sebelah terutama tengah laju kan. Saya kalau agak laju sikit masih pegang dua-dua kan. Bila dah confident tu dah menurun, saya akan slow. Dia selalu gitu, gerak hati kan. Kadang agak laju sikit, bila hati dah tak sedap, aku kena slow kan. Jadi ibu-ibu sekalian, macam baru ni di Kalimantan tu kan, lori sodok semua tu kan, Allahu Akbar. Depan traffic light semua bertenang tunggu lampu merah tukar hijau.
Tak tahu lori daripada belakang punyalah besar dan panjang. Dia godok semua sekali dengan motor paling banyak dalam tu. Allahu Akbar. Ramai gak mati. Itu semua berhati-hati. Lampu merah tak langgar tak. Tapi itulah ketentuan dia kan. Jadi apa pun kita doa elok-elok. Bismillah tawakal. Doa berserah pada Allah, jangan tinggal. Bismillahillazi la yadurru. Semua doa yang kita hafal kita amalkan. Sebab itu berhati-hati. Mudah-mudahan selamat. Sama dengan ayat tadi. Kita berhati-hati, jangan suka lempar ucapan sangat yang tak tahu hujung pangkal. Jangan komplain benda yang kita tak tahu. Macam isu COVID ke, isu vaksin ke, booster ke, yang kita tak tahu benar-benar fakta dia, yang hakikat dia, tak payahlah komen. Nanti menyeramukkan lagi situasi masyarakat yang sedia dah serabut ni. Jadi biar kita jadi penenang dalam masyarakat, pententeram, jangan menyerabutkan orang kan, takut benda tu nanti boleh jadi dosa kepada kita. Baik, hadis tadi yang kita baca tu, Nabi kata boleh jadi pendusta lah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan dua jalan. Yang pertama yang disebut di atas dan jalan riwayat kedua disebutkan di bawah. Yang itu kita tak payah baca. Sebab saya dah baca malam tadi pun saya pening tak ada apa yang tu. Dia hanya membincangkan tentang periwayat tu, orang ni kona, orang ni mursal apa, tu tak payah. Tak ada apa pun yang tu. Itu perbahasan tentang ilmu hadis. Kita terus ke bawah. Daripada Umar bin Al-Khattab. Sambung hadis di bawah tu. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, bihasbil mar'i minal kazib ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Seorang itu sudah terbilang dusta sekiranya ia menceritakan lagi apa sahaja yang dia dengar. Jadi ada orang ni jenis macam tu juga. Dia jenis penyampai radio. Dia tak ada kerja. Dengar je, tembak dalam grup. Dengar je. Kadang kita penat. Dalam grup tu dia saja. Tak ada orang lain. Kan? Orang lain ada kat tempoh bertenang. Dia tak ada langsung. Sekejap masuk. Tahu dah. Mesti tak ada orang lain dah ni. Memang dia lah. Jenis. Entah apa yang dia seronok pun tak tahulah. Kan? Kadang info tu tak tahu sahih ke tidak dah. Jadi cukuplah jenis orang macam tu kadang-kadang disebut sebagai pendusta. Jangan buat main, jangan seronok sangat main sebar-sebar ni. Kena hati-hati juga. Baik, kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, diriwayatkan pula asar yang serupa dengan asar yang diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu an tersebut di atas. Selain itu masih banyak lagi asar yang berkenaan dalam bab ini. Daripada Ibnu Mas'ud ataupun perawi ragu Huzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruk ucapan ialah menyampaikan apa yang mereka perkirakan. Yakni maksudnya di situ, seburuk-buruk ucapan, kata Nabi, bila kita menyampaikan sesuatu yang tidak jelas. Itu maksud perkirakan yang tak jelas lah. Macam sama juga poin dia daripada awal tadi. Benda tidak pasti, tidak jelas, tak payah share dulu. Rojok dulu. Kalau benda tu melibat agama, rojok ustaz-ustaz, ulama. Benda tu melibatkan kedoktoran, ilmu doktor ke ubat, rojok farmasi ke doktor dan sebagainya. Benda tu melibatkan apa-apa, cari ahli dia. Benda rosak kereta, jangan tanya ustaz. Ustaz, gearbox saya pecah. Saya boleh doakanlah, mudah-mudahan gearbox tu elok balik. Itu jawapan ustaz nanti. Kan, ustaz pun tak reti nak punggah gearbox tu. Jadi rojok pada yang ahli sahaja. Ada yang ahlinya. Baik, jadi sahabat-sahabat sekalian, itu jalan cerita. Jadi benda yang tidak sahih janganlah disebar-sebarkan. Sebab ingat, bila kita sebar sesuatu yang menakutkan pula orang, kita takut
benda-benda tu jadi dosa kepada kita. Sebab dosa menakut-nakutkan orang tanpa sebab ni boleh jadi dosa tak? Kita bimbang benda-benda macam tu kan. Sebab ada hadis, ada sebar-sebar juga saya tengok dalam Facebook, dalam internet, dalam YouTube, dalam TikTok dan sebagainya. Betul lah, kita duduk ni memang dah akhir zaman, betul. Jangan kata kita duduk ni, Nabi lahir tu pun dah akhir zaman dah kan, Nabi yang penghabis. Banyak saya tengok, saya rasa ibu pun mungkin lah kalau ada dapat dan mungkin ingat kot, ada sebaran mengatakan umur dunia ni tidak akan melepasi 1,500 kan, 1,500 ini 14, kita sekarang ni 1443. Dia kata umur dunia ni, ada hadis yang menyatakan umur dunia ni tak akan melepasi 1,500. Lebih kurang macam itulah yang saya ingat. Jadi orang baca mau tak gerun, tengah mengira, alamak tinggal 50 tahun lebih kurang, contoh tak. Jadi rupa-rupanya hadis palsu. Bukan hadis pun, tak tahu siapa punya. Kan. Jadi atau saya kata kadang kita ni suka sebar benda gitu. Lepas tu malam besok adalah malam 27 Rejab. Barang siapa menyebarkannya, Allah angkat 10 darjat, hilang 10 dosa. Hilangkan terus daripada muka bumi. Itu yang sebenarnya. Lagi bagus yang itu. Kan? Mandai-mandai sangat. Janganlah ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Kita ni ada rojokan. Kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada ijma', kita ada qiyas. Dan benda agama bukan benda yang boleh dibuat bahan-bahan gurauan. Benda agama bukan boleh dibuat uji kaji. Kan? Sebab dia sudah ada aturan yang tetap. Contoh, kita solat. Solat tu dah ada aturan tetap, bukan bahan uji kaji. Cara takbiratul ihram dia bagaimana, sujud dia macam mana, rukuk, baca apa, Fatihah, bagaimana gaya, semua dah ada aturan. Bukan nak test. Bukan. Ini agama bukan bahan uji kaji, ibu sekalian, tuan-tuan. Puasa Ramadan lagi 2 bulan lebih ni, semua dah ada aturan. Niat dia bagaimana, niat sehari, niat sebulan. Yang batal puasa apa, makruh puasa apa, sunat puasa apa, sunat berbuka apa, makruh berbuka apa, haram berbuka apa, tarawih dia bagaimana, berapa rakaat. Tapi tiap kali Ramadan itu yang dibalas 8 ke 20 ke 8. Tapi lah kali tak sembang tarawih. Kepala otak dia betul. Kan? Jadi sebab itulah kita ni agama dah cantik. Tolong jadi hamba Allah yang pandai mensyukuri, yang reti berterima kasih atas nikmat ini. Allahu Akbar, ibu sekalian. Dengan nikmat Islam ni kita boleh duduk dalam Dewan Fatimatul Zahra yang indah ini. Kita boleh solat subuh pagi tadi dengan nikmat Islam. Bayang orang lain yang baru ni pergi Batu Cave tu, kan? Tak ada nikmat agama. Allahu Akbar. Mati besok confirm masuk neraka tau. Jangan buat main. Sebab tak ada Islam, tak ada syahadah, kufur, syirik, macam-macam dosa ada. Jadi sebab itulah kita, itu sebablah Islam ajar merenung, bermuhasabah, tak memikir. Malam-malam nak tidur tu muhasabahlah sikit. Apa yang kita ada, suami kita, isteri kita, anak kita, rumah kita, keluarga kita, alhamdulillah. Walaupun mungkin kita rasa tak sempurna ke apa, alhamdulillah, berbanding orang lain yang lagi susah, yang lagi teruk, kan, yang lagi diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Malam yang sebelum banjir besar berlaku di Selangor Shah Alam, 18 Disember banjir, hari Sabtu, 17 tu start hujan hari Jumaat, 16 Disember tu yang kemalangan dekat Lebuh Raya nak pergi KLIA dekat USJ tu, yang mati 10 orang tu. Ingat kan? Yang hidup laki dia seorang. Anak 8. Seorang hidup. Bayang ujian macam tu. Kita anak kucing meninggal pun, Allahu Akbar, punya menangis 4 hari 4 malam, tak pergi kuliah apa tu. No. Sedih anak kucing mati.
Bayang kalau anak kita seorang Allah ambil tak? Seorang Allah ambil. Bayang 7-8 orang dengan bini sekali jalan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kan? Ini masing-masing punya ujian ni tak sama. Sebab itulah bersyukur dalam apa situasi pun. Saya Allah takdirkan jadi ustaz ni, saya bersyukur sangat-sangat. Walaupun mungkin pada pandangan kawan-kawan saya tak glamour lah kerja ustaz ni. Ada orang cakap tak ada masa depan. Tak. Kau kerja ustaz boleh hidup ke? Bodoh punya soalan. Geram aku. Memang saya tiba yang gitu. Kau ni bodoh ke apa? Tak. Kadang kawan-kawan sekolah kan, kawan sekolah semua masuk air kan, kepala masuk air. Kau kerja ustaz hidup boleh hidup, kepala otak kau tak nampak aku hidup sampai hari ni. 48 tahun dah aku hidup. Tak. Dia rasa kerja makan gaji tu jaminan. Tak boleh beriman macam tu, syirik gitu. Tak. Rezeki tu Allah atur. Kerja apa pun tak apalah, yang penting halal. Tak. Saya yang pilih kerja ni. Walaupun masa habis saya mengaji dulu, saya di offer oleh 2 kekanda saya. Kan saya cerita dulu. Bincang kami 3 beradik ustaz ni, abang saya 2 orang ustaz. Ustaz Alim Nasir, Ustaz Saluddin Nasir. Saya duduk sini, 2 orang 2 tu duduk depan saya. Interview, jawab main. Abang saya kata, kau dah habis mengaji. Tugas abang dah, sara kau mengaji dulu dah selesai. Sekarang ni kau nak buat apa? Nombor 1, engkau nak jadi penceramah macam kami ke? Atau nombor 2, engkau nak kerja jabatan agama ke? Pejabat kadi ke, mufti ke apa ke? Sebab engkau bidang agama. Atau nombor 3, engkau nak kahwin. Engkau nak mana satu? Bang, nombor 3 bang. Aku nak kahwin bang. Kan? Dia tanya pula, calon ada calon? Calon tak ada bang, saya ni pemalu orangnya. Kan, tiba-tiba saya kata calon tak ada bang. Okey, kau cari duit, abang cari calon. Asal macam terbalik je, no? Patut saya lah cari calon, abang tolong cari duit untuk saya. Kan, dia kata kau cari duit, abang cari calon. Kau jangan cakap banyak gitu. Tak apalah bang, jodoh tu biarlah Allah takdir besok. Abang cari, saya cari duit. Saya nak jadi penceramah. Saya yang pilih. Ibu-ibu tahu sebab apa saya nak pilih jadi penceramah ni? Nombor 1 dalam kepala saya, pertama, saya tak nak apa yang saya mengaji sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama dulu dan Universiti Azhar tu, ilmu tu ruyuk macam tu saja. At least apa yang saya mengaji di Mesir tu, saya ingat, saya share jugalah sikit-sikit tak, berkait dengan apa yang kita mengaji ni. Yang kedua, saya nak longgok pahala sebenarnya. Saya nak pahala yang banyak. Sebab itu saya pilih saya jadi ustaz. Bukan kerja lain tak ada pahala, ada, tapi limited. Tapi jadi guru ni, bayang, saya mengajar satu benda, ibu-ibu ikut. Oh betul lah ustaz kata kalau sedekah lepas subuh ni bagus, besar pahala malaikat. Kita pun besok lepas subuh RM10 transfer tak. Saya dapat pahala walaupun saya tengah terlentang masa tu tidur, tak bangkit lagi. Contoh tak, pahala jalan. Berapa puluh tahun dah saya mengajar, 20 tahun lebih tak. Takkanlah tak ada anak murid yang berubah dengan izin Allah. Sepanjang dia berubah tu, dia buat baik, pahala masuk kat saya. Jangan buat main ibu-ibu sekalian. Sama juga pahala cikgu sekolah rendah kita, cikgu tadika kita dulu, cikgu sekolah menengah, lecturer universiti, sama pahala semua. Especially yang ajar agama dan benda yang bermanfaat. Itu yang saya pilih. Walaupun saya tahu kerja ustaz ni tak ada gaji tetap. Ada kuliah, ada gaji. Tak ada kuliah, duduklah rumah siang-siang dan diam tak. Tapi saya percaya rezeki Allah tu sangat luas. Tak ada apa pun kan. Kita percaya rezeki tu Allah yang aturkan sebaiknya untuk kita. Apa yang nak dirisau? Ada je rezeki tu. Jangan risaulah ibu-ibu sekalian. Kita buat kerja agama ni, in tansurullaha yansurukum. Kamu tolong aku, kata Allah, maksud kita tolong agama Allah. Kita taat, kita sebar, kita dakwah, kita apa? Yansurukum. Allah kata aku akan tolong kamu. Jadi apa yang nak dirisau? Apa yang nak ditakut? Walaupun cabaran menyampaikan dakwah kali ni memang agak mencabar juga di Selangor ni.
Sebab ada list-list nama yang tak boleh ceramah kan, macam-macam lah, ada cabarannya. Ataupun cabaran dia juga COVID. Sebelum ni tahun 2000 masa tu 2020 kan, bila COVID datang, tutup masjid, kuliah tak ada berbulan-bulan, dekat setahun tak boleh kuliah. Masa tu saya memang terduduk juga, ibu-ibu sekalian. Tapi bila kita pegang, tak apalah, engkau ada, ya Allah, engkau tahulah nak atur hidup aku macam mana. Ada je orang bagi duit, orang bagi makanan, orang ketuk pintu rumah. Masa musim COVID yang teruk tahun 2020 tu, kan, anak murid telefon, ustaz di rumah, ada, nak ke mana PKP? Kan, ada je dalam rumah, sekejap dapur, sekejap depan, sa'i tu je kerjanya, dapur ke depan, depan ke dapur, nak ke mana? Isi minyak kereta 4 bulan baru habis, kereta tak boleh berjalan kan. Dia hantarnya lah durian, dia hantarnya kan, hantar beras, hantar susu. Geng surau pula telefon kat rumah, ustaz semua okey ke? Alhamdulillah okey, ni ada makanan ustaz nak, tak payah hantar rumah orang lain yang susah lagi. Bukan kita sombong, kita ada buat apa nak ambil, bukan hak kita. Lain lah kalau dah tinggal sebutir je beras, boleh lah kita mengaku lah. Ni tak apa, bagi orang lain dulu. Ada rezeki, konsepnya yakin saja dengan Allah kan. Sebab itu saya seronok benda ni, sebab pertama tu lah pahala tu kan, melempar ruah. Lepas tu kita kenal ramai orang, kenal pula ramai orang yang baik yang datang kuliah ni, insya-Allah lah 100% lah orang baik-baik, insya-Allah. Lepas tu pula bila kita pilih jadi pengkuliah ni, confirm hari-hari pergi surau masjid. Itu confirm tuan-tuan. Kalau saya pilih kerja lain, belum tentu. Jangan buat main kan, sibuk dengan pejabat aja, surau masjid apa ke mana, apa pun tak boleh. Jadi tak apalah, walaupun orang tengok kerja ustaz ni tak glamour lah, tak ada pendapatan tetap, biarlah, rezeki Allah bagi, apa nak risau. Macam orang cakap, hantar anak sekolah tahfiz, gelap masa depan, pandai-pandai je kan. Saya cukup angin tu kalau orang cakap macam ni kan, cakap macam tak guna kepala otak. Engkau bukan Tuhan, kau menentukan budak tahfiz tu masa depan dia mesti ada SPM. Syirik kalau percaya begitu. SPM tu penjamin masa depan, jangan buat main, syirik besok. Itu ikhtiar kita, usaha kan. Tak kira lah engkau mengaji tahfiz ke, mengaji sekolah agama saja ke, tak ambil akademik ke, kalau Allah nak takdirkan benda tu hidup, hidup aja. Arwah ibu saya tuan-tuan, masuk sekolah seminggu je, Jepun datang tahun 40-an. Mungkin mak-mak kita pun ada yang macam tu kan, tak pandai baca, tak pandai tulis, udah seminggu masuk sekolah baru A je kena tembak dengan Jepun. Arwah atuk kata kau tak payah sekolah. Mak saya cerita tak payah sekolah. Mak saya memang tak pandai baca, memang tak pandai tulis. Bagi kertas sok khabar kat dia, dia balut bungkus nasi lemak. Nega kan, dia tak pandai tulis, dia tak pandai baca. Rukun kauli dalam solat, kami anak-anak yang ajar mak kami sampai dia hafal. Dia tak pandai baca, tengok Quran, Fatihah, dia tak erti. Dia dengar je, ikut, mak ikut ya, ikut. Boleh hidup tak? Hidup. 13 orang anak, apa dah? Kan? Tak ada pergi SPM pun okey je. Nampak tak? Kadang-kadang konsep rezeki ni pun kita nak kena ulas elok-elok ni, orang tak faham kan. Kepercayaan kita pada rezeki yang Allah dah susun, aturan yang dia dah buat, itu yang sebenarnya. Jadi sebab itulah ibu-ibu, sahabat sekalian, kita kena hati-hatilah dalam hidup kita ni. Baik, saya habiskan sikit lagi perenggan yang terakhir tu. Tajuk di bawah sindiran tu nanti kita bincang Februari lah, insya-Allah. Baik, kita habis perenggan terakhir. Imam Abu Sulaiman Al-Khattab dalam kitabnya Ma'alimus Sunan mengatakan dalam kaitannya dengan hadis yang di atas, seorang apabila pergi ke negeri lain untuk satu keperluan, tentu ia akan naik kenderaan sehingga ia sampai mendapatkan apa yang ia perlukan itu. Contohnya macam saya daripada rumah naik kenderaan, naik kereta datang Masjid Al-Falah. Niat saya apa, tujuan dia apa, nak kuliah. Itu faham yang tu dulu.
Saya daripada rumah datang naik kereta ke Masjid Al-Falah Sumanjaya ni untuk kuliah. Ibu-ibu pun daripada rumah matlamatnya naik kereta, matlamatnya datang masjid ni untuk mengaji. Faham yang tu dulu. Sehingga ia sampai mendapatkan apa yang ia perlukan. Demikian pula bagi seorang yang ingin menyampaikan satu maksud hati lewat lidah, tentunya dengan ucapan. Jadi kita pula nak menyuarakan hasrat hati, kenderaannya adalah ucapan. Perkataan yang kita keluar tu. Besok ada kuliah. Hati kata besok ada kuliah, tapi nak sampai ke orang kena cakap lah. Kalau main syarat hati je, siapa yang faham? Macam tu lah. Jadi perkataan itu jadi kenderaan dia. Oleh kerana itu dia kata Nabi SAW menyamakan ucapan seorang itu dengan kenderaan. Kerana sama-sama menyampaikan kepada suatu maksud. Kenderaan menyampaikan kita pada destinasi. Ucapan menyampaikan kita pada maksud yang kita nak ungkapkan. Yang dimaksud dengan apa yang mereka perkirakan dalam hadis tadi itu ialah ucapan atau pembicaraan yang tidak jelas sumbernya atau isunya. Itu yang saya kata tadi. Seburuk ucapan ialah menyampaikan apa yang mereka perkirakan, yakni yang tidak jelas. Dan pada hadis tersebut Nabi SAW mencela suatu pembicaraan dan yang jalannya seperti itu. Maknanya Nabi tak sukalah kita bercakap benda yang tidak jelas. Ia memerintahkan agar teliti terlebih dahulu apa yang diceritakan orang dan berhati-hati sebelum mengkhabarkannya kembali, sehingga ia tidak akan menyampaikan satu khabar yang belum jelas kebenarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, itu yang boleh saya share sedikit pada pagi ini. Dan sebelum kita tangguh dengan beberapa pengumuman, sebagai kesimpulan yang terakhir untuk pagi ini, yang pertama sekali muslimin-muslimat, jagalah seluruh panca indera kita, jangan terjebak dengan dosa, kesalahan dan sebagainya, kerana semua itu akan dipersoalkan oleh Allah pada hari akhirat besok. Yang kedua, kita kena ingat di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat, yang memerhati, yang menulis. Kita juga ada Allah yang memantau kita, dan ada neraka yang mengintai-ngintai kita. Jadi semua benda ini mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik, lebih bersedia, lebih berhati-hati dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, di mana yang sering saya sebut di mana-mana, apa pun dalam hidup kita hari ini, kita kena hadir sentiasa dalam majlis ilmu. Jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Apa cara, apa keadaan sekalipun, mudah-mudahan Allah beri kebaikan dan rahmat yang terbaik kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tangguh, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, saya mohon kutipan untuk tabung kebajikan, untuk kita bantu mereka-mereka yang susah di luar sana, macam-macam susah yang ada. Dan ibu-ibu, tuan-tuan boleh infak lah RM1-2 sebagai infak kita lah untuk tabung-tabung yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Dan yang ketiga, insya-Allah kita ada hajat, mohon doa untuk Ismadi bin Ahmad. Sekarang ini dalam keadaan kritikal di hospital, stage 4 cancer. Ya, jadi kita sama-sama doakan penutup ini, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan pada rakan kita, saudara Ismadi bin Ahmad. Mudah-mudahan segera sembuh dan melepasi tahap kritikalnya dan kembali stabil dan normal dan dapat sihat yang terbaik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wala mahruman wala matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini ya Allah, kami memohon dan merayu kepadamu ya Allah, agar Engkau memandang kami dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di kalangan kami ini ya Allah masih ada lagi yang menanggung kesakitan ya Allah, maka Engkau angkatlah kesakitan itu daripada tubuh kami ya Allah. Angkatlah penyakit itu daripada tubuh kami ya Allah, terutamanya kepada sahabat kami Ismadi bin Ahmad yang sedang menghadapi masalah kanser stage 4 ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan kesembuhan yang terbaik kepada beliau ya Allah, berikan kesihatan yang kembali normal kepada beliau ya Allah, dan berikan kesabaran kepada beliau ya Allah, dan jadikanlah kesakitan itu menjadi kafarah ataupun penghapus dosa beliau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di kalangan kami masih menanggung hutang piutang yang banyak ya Allah, Kau permudahkanlah urusan kami untuk melunaskannya sedikit demi sedikit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di kalangan kami masih lagi memiliki hajat yang belum terlaksana ya Allah, Kau permudahkanlah hajat dan urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu bapa kami dan mertua kami ya Allah, dosa adik-beradik dan saudara mara kami ya Allah, dosa anak-anak dan cucu kami ya Allah, dosa isteri dan suami kami ya Allah, dosa rakan-rakan dan jiran tetangga kami ya Allah, dosa para alim ulama asatizah kami, tuan-tuan guru kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.